Ketika Islam mula memancar sinarnya ke daerah-daerah Parsi, ketika Islam hendak membuka daerahnya ke Eropah, ketika Islam sedang berjalan untuk memerintah di seluruh dunia, dan 3/4 daripada dunia ini tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu, Khalid bin Walid sendiri bercakap pada Hormuz sebagai ketua tentera Parsi, ketua turas angkatan Parsi. Kata Khalid bin Walid kepada Hormuz, "Ji'tuka biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna hayah." Kami datang kepada kamu wahai Hormuz ialah dengan tentera yang cinta mati, sebagaimana tentera kamu yang cinta hidup. Selagi mana umat Islam yang sedang berjuang ini tidak sampai ke tahap ini, maka jika mimpi bahawa sebuah negara Islam, suatu daulah Islam dapat ditegakkan di negara kita ini, sesudah umat Fars yang berada ratusan ribu ahlinya bermula dari Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan dan sampai ke Sabah dan Johor, ribu-ribu dan puluhan ribu umat Fars yang sudah sampai 1 juta lebih ini bertikad yang sama bahawa mereka akan berkorban nyawa, harta benda mereka dan juga Allah. Ketika itulah Allah akan memberi kemenangan kepada mereka. Orang kita ditangkap, mereka tuduh kita jahat. Mat Sabu merengkok bertahun dituduh PAS jahat. Mereka melepas gas di Sanglang, mereka tuduh PAS jahat. Berlaku haru-hara pembunuhan di atas saudara kita Syahid Osman Talib di Lubuk Merbau, Padang Terang. Orang PAS berjahat, tapi orang PAS yang mati. Samad Ahmad Gol PNG di Kelantan, orang PAS berjahat. Berapa lama saudara sekalian? Berapa lama lagi masanya yang mesti tunggu bahawa PAS ni jahat, PAS ni jahat, PAS ni jahat? Akan sampai masanya bahawa kejahatan itu tidak timbul lagi. Yang timbul ialah sesemangat syahid. Kita mau mati syahid, itu akan timbul dan ditekan. Ini satu keadaan yang mesti kita jaga bersama agar terdapat harmonis di kalangan kita bersama. Tetapi ini kalau tidak dapat diawasi oleh mereka-mereka yang bernama diri mereka itu penjaga keamanan, tidak dapat mengawasi dalam masalah ini, sudah tentu keadaan tidak dapat dikawal. Tengok kita buat beberapa kali dalam Tamrin, tidak ada gangguan daripada mana-mana, tetapi oleh kerana mereka menggunakan otak orang lain, sebab itu berlaku tipu dan tipu. Saudara-saudara sekalian, dalam perjuangan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita sudah mencerita berpuluhan kali, bahkan ratusan kali penceramah-penceramah setahun ke setahun telah menceritakan kepada umat Islam bahawa selagi mana hukum Allah Taala tidak dapat ditegakkan, yaitu Quran dan Sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak berjalan dalam negara ini, selama itulah berdosa kepada seluruh umat yang ada di negara kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Sebab itulah kita berjuang, ialah bukan mendapat puji-pujian daripada siapa. Kita berjuang atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjihad dan berjuang. Dan dalam perjuangan ini tak semestinya senang lena. Dalam perjuangan yang dihadapi oleh umat Islam untuk menegak sebuah negara Islam, Iran sudah mengorbankan juta-juta umatnya kerana menegakkan sebuah negara Islam di Iran. Oleh kerana perintah Allah SWT, para sahabat yang terkorban di perang Uhud, para sahabat yang terkorban di perang Hunain, para sahabat yang terkorban pada perang Badar, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sendiri terkorban dalam perjuangan. Tetapi ingat saudara-saudara sekalian, orang-orang yang telah dapat mati syahid, mereka itu telah mendapatkan satu tingkatan syurga yang dibentangkan kepada mereka. Kemewahan dan nikmatnya ialah memenuhi antara langit dan bumi. Sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, bila tentera Islam berada di sebelah pihak dan tentera musuh berada di sebelah pihak, apa yang dikata Rasulullah? Bukan Rasulullah kata, "Cepatlah kamu kepada musuh."
Rasulullah tak kata. Tetapi apa yang Rasulullah kata, segeralah kamu pergi kepada surga yang dibentangkan kepada kamu antara langit dan bumi. Artinya perjuangan untuk mendapat syahid ini bukan satu perjuangan sambil lewat, bukan satu perjuangan main-mainan, dan bukan satu perjuangan yang seronok suka, tapi perjuangan untuk capai menjadi syahid ini satu perjuangan yang tingkat dan kekeh. Perjuangan ini akan berjaya. Saudara-saudara yang belum berniat bersyahid, harap berniat pada Nabi. Sabda Nabi SAW, "Man mata walam yatu, walam yuhaddis bihi nafsu lil ghafl, mata ala syubbatin minan nifaq." Barang siapa yang telah mati dan tidak pernah berperang untuk menegakkan hukum Allah Islam ini, dan tidak pernah berniat di hati sedikit pun, tak pernah terlintas di hati sedikit pun untuk berjuang menegakkan hukum Allah ini, mata syubbatin minan nifaq, mati ia sebagai satu cabang daripada kelompok munafik. Man mata walam yatu, walam yuhaddis bi lil ghazw, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak berperang dan tidak berkata-kata di hatinya, tidak pernah terlintas di hatinya untuk berjuang, berperang menegakkan Islam ini, mata mitatan jahiliyah, matilah ia sebagai mati bangkai jahiliyah. Man talaba syahadah shadiqan uqtiha walau lam tusibha. Barang siapa berniat untuk mati syahid shadiqan, secara sungguh-sungguh, secara tidak kecoh, secara sungguh-sungguh sebenarnya, dia akan diberi pahala syahid sekalipun dia tidak dapat mati dan harakah dan ma'rakah peperangan. Sebab itu menjadi kewajiban kepada umat Islam yang berjuang di atas muka dunia ini, dengan apa keadaan sekalipun, mestilah dia berniat bahawa dalam perjuangannya dia mesti berniat untuk dapat syahid dalam menegakkan hukum Allah SWT ini. Kerana kalau kita tidak berjuang menegakkan hukum untuk mendapatkan syahid pun, kita akan mati juga sebagaimana orang-orang lain yang mati. Tapi nilai kematian itu ada fitan dan ada fitnah di kubur. Tetapi orang-orang yang telah dapat bersyahid, mereka terlepas dari fitan, daripada fitnah kubur. Orang-orang yang telah bersyahid, firman cerita dalam hadis, orang-orang yang akan dihantar terus ke surga dengan tidak usul tanya periksa, dan tidak ada roadblock lagi, dan tidak ada keju lagi untuk mereka ini terus menerus sampai ke surga. Dan mereka ini memakan buah-buahan yang manis, yang lazat dalam surga, dan mereka dudukkan bersama bidadari yang telah menyambut mereka dalam surga, dan mereka ini makan rezeki Tuhan hingga sampai hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, tahap perjuangan yang ada pada negeri kita sekarang ini, belum taraf yang ada di Iran, belum tarafnya yang ada di Afghanistan. Di Afghanistan sekarang ini mereka memakan hujan-hujan peluru. Di Afghanistan, Rusia dengan ganasnya, orang-orang komunis Rusia telah menggunakan kuasanya yang begitu kuat, menggunakan alat-alat kimia pembunuh, gas-gas pembunuh yang membunuhkan umat Islam yang punya tanah jajahannya sendiri dalam negeri Afghanistan, tanah tumpah mereka, tanah ayam mereka, yang mereka berjuang mempertahankan hak mereka itu telah digunakan kuasa oleh kuasa besar dunia yang bernama Rusia laknatullah ini. Itu pun mereka tidak heran, berapa tahun mereka perang di Rusia, mereka tidak pernah kalah, mereka tidak pernah angkat selendang agak kalah kepada pihak kafir. Begitu juga di Malaysia, kalau mau menang, kalau mau maju, kalau mereka Islam, kita tidak mau kalah. Biarpun kita ditangkap, kita dikurung, kita diseksa, kita dihadapkan dengan tali gantung, sebagaimana pernah dihadap oleh Omar Mukhtar sebagai pejuang di Libya, telah menghadapi tali gantung oleh pemerintah taghut Itali, berhadapan di tali gantung oleh taghut Itali, oleh pembejahan, oleh imperialis musta'mirin yang di bawah pimpinan Itali, Amerika dan Inggris. Mereka kuasa tiga besar inilah menekankan mujahidin, menekankan pejuang-pejuang Libya. Tetapi yang bernama Omar Mukhtar sebagai rakyat, sebagai pimpinan negara Libya, sebagai pimpinan pejuang-pejuang di Libya, dia tidak gentar melalui perjuangan di lorah, di gunung, di bukit, di tengah padang pasir, dengan senapan, dengan pedang, dengan apa saja, demi menjerah 3 sekali. Inilah yang saudara nak tahu sekarang.
Sebab itu kalau ada kemiskinan,